Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Asnul. Kali ini kita akan mempelajari Matematik tingkatan 5 KSSM bab 7 iaitu sukatan serakan data terkumpul. Dalam bahagian yang pertama ini, kita akan membincangkan tentang histogram dan poligon kekerapan. Video ini akan dibahagikan kepada beberapa bahagian, jadi ini adalah video bahagian yang pertama. Kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari semasa tingkatan 1. Dalam bab 12, kita telah mempelajari pengendalian data. Di antara perwakilan data yang telah kita pelajari ialah histogram dan poligon kekerapan. Fokus kita dalam bahagian yang pertama ini. Kemudian semasa tingkatan 2, kita telah mempelajari bab 12, sukatan kecenderungan memusat. Dalam bab ini, kita telah mempelajari apakah maksud mode, median dan mean bagi mengukur sukatan kecenderungan memusat. Semasa tingkatan 4 pula, kita telah mempelajari bab 8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Dalam bab tersebut, kita telah mempelajari sukatan-sukatan serakan yang kita telah gunakan iaitu julat, julat antara kuartil, variance dan sisian piawai. Kesemua sukatan ini akan kita gunakan sekali lagi dalam bab 7 tingkatan 5 ini, tetapi ini adalah untuk data terkumpul. Untuk standard kandungan yang pertama iaitu 7.1 serakan. Standard pembelajaran 7.1.1 membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Jadi histogram ialah perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Ini adalah contoh bagi histogram di mana paksi mencancangnya adalah kekerapan ataupun F dan paksi mengufuknya adalah pemboleh ubah X. Pada paksi mengufuk, skala yang digunakan adalah sempadan kelas. Poligon kekerapan pula ialah satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus yang menghubungkan setiap titik tengah kelas. Ia mempunyai bentuk yang lebih kurang sama dengan histogram. Paksi mencancangnya adalah kekerapan, manakala paksi mengufuknya juga sama iaitu pemboleh ubah X, tetapi skala yang digunakan adalah pada titik tengah. Dan poligon kekerapan hanya memaparkan garis lurus yang menghubungkan setiap titik tengah. Pada paksi mengufuk, kedua-dua data yang digunakan adalah data selanjar, di mana data yang diukur mengikut skala yang berterusan. Dan pengukuran tersebut adalah dalam unit tertentu. Sebagai contoh, dalam meter, kilometer per jam, darjah Celsius, kilogram, saat dan lain-lain. Jadi ini adalah hasil daripada pengukuran data yang dibuat sebelum dipaparkan dalam bentuk grafik. Seterusnya, bagaimana proses untuk membina histogram dan poligon kekerapan? Yang pertama sekali, kita akan membina jadual kekerapan. Seperti mana yang kita tahu, data-data yang kita kumpul daripada suatu eksperimen ataupun uji kaji, kebiasaannya dalam bentuk data tak terkumpul. Sebagai contoh, ketinggian pelajar dalam sentimeter dalam suatu kelas yang terdiri daripada 30 orang. Jadi ini adalah satu set data mentah hasil daripada pengukuran yang telah dibuat. Kemudian kita akan gantikan ataupun tukarkan data tak terkumpul ini menjadi suatu data yang terkumpul mengikut selang kelas yang tertentu. Dalam kes ini kita akan menetapkan dahulu apakah selang kelas. Dan untuk penetapan tersebut, kita tetapkan dahulu bilangan kelasnya iaitu 5. Tentukan dahulu apakah data maksimum dan minimum. Jadi saiz kelas ialah data maksimum tolak dengan data yang minimum iaitu 185 tolak dengan 140 dibahagi dengan 5 iaitu bilangan kelas. Jadi kita akan memperoleh nilai 9. Walau bagaimanapun, kita boleh pilih satu nilai yang hampir ataupun satu nilai yang lebih mudah untuk dijadikan sebagai julat. Jadi untuk kali ini saya akan memilih 10 sebagai saiz kelas untuk jadual kekerapan ini. Kebiasaannya saiz kelas menggunakan nilai dalam gandaan 5 ataupun 10. Walau bagaimanapun, ia bergantung kepada jenis data yang kita kumpulkan. Kita juga boleh menggunakan saiz kelas yang berbeza. Sebagai contoh 3, 4, 7 dan lain-lain. Seterusnya kita akan masukkan selang kelas ataupun julat bagi setiap kelas tersebut. Maksud bagi 140 hingga 149 ialah data-data yang berada dalam julat ini perlu dimasukkan dalam kelas yang pertama. Dan saiz kelas yang dikatakan sebagai 10 tersebut ialah apabila kita membuat pengiraan secara integer iaitu 140, 141, 142 sehingga 149, saiznya adalah 10. Seterusnya kita akan
melakukan gundalan ataupun kita mengenal pasti berapakah bilangan data yang termasuk dalam julat ini. Apabila kita lihat dalam taburan data tersebut, kita dapati terdapat 3 data yang berada dalam julat 140 hingga 149. Jadi kita dah mempelajari bagaimana untuk membuat gundalan. Jadi kita letakkan kekerapannya iaitu 3. Dan kita teruskan dengan pengiraan yang lain dengan konsep gundalan. Jadi kita akan dapati kekerapannya ialah 3, 8, 12, 5 dan 2. Dan jumlah kekerapan tersebut mestilah sama dengan jumlah data tak terkumpul yang telah diberikan. Dalam kes ini kita perlu meletakkan satu kelas sebelum kelas yang pertama dan satu kelas selepas kelas yang terakhir iaitu kelas yang kelima. Jadi untuk itu kita boleh nampak ataupun kita boleh tetapkan corak bagi selang kelas tersebut. Sebagai contoh kalau kita lihat di sini 140 dan bawahnya ada 150, 160, 170, 180 dan 190. Jadi berdasarkan corak yang kita telah dapat lihat, kita boleh letakkan selang kelas yang sebelum kelas yang pertama ialah 130 hingga 139 dengan kekerapannya ialah kosong. Begitu juga dengan selang kelas selepas kelas yang kelima iaitu kekerapannya juga kosong. Dalam selang kelas, pada bahagian kiri kita panggil sebagai had bawah dan nombor pada bahagian yang sebelah kanan adalah had atas. Seterusnya kita akan menghitung sempadan kelas iaitu sempadan bawah dan sempadan atas. Untuk sempadan bawah, kita perlu mengenal pasti had atas bagi kelas sebelum kelas tersebut ditambah dengan had bawah bagi kelas semasa. Okey, jadi sekarang ni kita fokuskan kepada kelas yang pertama dan kita bahagikan dengan 2. Maka kita akan mendapat 139.5. Begitu juga dengan sempadan atas. Untuk sempadan atas, kita lihat had atas bagi kelas yang pertama ditambah dengan had bawah bagi kelas yang kedua iaitu kelas selepasnya dan dibahagikan dengan 2. Maka kita akan memperoleh 149.5. Dengan menggunakan corak yang sama, kita boleh tentukan sempadan bawah dan sempadan atas bagi kesemua kelas tersebut. Seterusnya kita ingin menentukan titik tengah. Apakah maksud titik tengah? Titik tengah ialah satu nilai yang mewakili kelas tertentu. Sebagai contoh, titik tengah bagi kelas sebelum kelas yang pertama, iaitu selang kelasnya 130 hingga 139. Jadi nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan had bawah dan had atas, kemudian dibahagi dengan 2. Jadi kita akan memperoleh titik tengah. Untuk titik tengah bagi kelas-kelas yang seterusnya, kita boleh menggunakan konsep corak untuk menentukan apakah nilai-nilai titik tengah yang seterusnya. Ataupun kita boleh juga gunakan kaedah yang sama dengan menjumlahkan had bawah dan had atas dan dibahagikan dengan 2 bagi setiap selang kelas yang tertentu. Sebenarnya, titik tengah ini adalah satu nilai yang mewakili satu kelas yang kita telah tetapkan tadi. Sebagai contoh, untuk kelas yang pertama, kita ada 3 data yang berada dalam julat 140 hingga 149. Dalam data terkumpul ini, nilai-nilai yang tepat iaitu 140, 145 dan 142 telah dikumpulkan dan kita tidak mengetahui apakah nilai tepatnya apabila kita telah meletakkan nilai kekerapan 3 dalam kelas yang pertama ini. Jadi nilai titik tengah inilah yang mewakili kelas tersebut. Begitu juga dengan kelas yang kedua, 150 hingga 159, terdapat 8 data yang berada dalam julat kelas yang kedua ini. Maka kita membuat anggapan bahawa nilai ke-88 data tersebut ialah 154.5. Jadi untuk jadual kekerapan ini, saya telah meletakkan kedua-dua nilai iaitu sempadan kelas dan titik tengah. Dan untuk sempadan bawah dan atas, ia adalah skala pada paksi X pada histogram. Manakala titik tengah akan digunakan sebagai paksi X pada poligon kekerapan. Dan untuk paksi Y ataupun paksi mencancang, kita akan menggunakan kekerapan yang telah ditetapkan tadi dengan menggunakan kaedah gundalan. Langkah seterusnya ialah melukis histogram. Jadi untuk melukis histogram, kita perlukan jadual kekerapan dengan lajur kekerapan dan sempadan bawah serta sempadan atas. Untuk paksi mencancang, kita akan menggunakan kekerapan. Manakala untuk paksi mengufuknya pula, kita akan menggunakan unit pengukuran yang kita telah gunakan tadi untuk data tersebut iaitu tinggi dalam cm. Jadi kita perlu menggunakan skala yang sesuai dan seragam pada kedua-dua paksi. Jadi untuk paksi mencancang, kita akan gunakan nilai kekerapan yang kita telah peroleh tadi dengan menggunakan skala yang seragam.
Untuk paksi mengufuk pula, kita akan menggunakan sempadan kelas, iaitu sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap kelas. Walau bagaimanapun, jika kita lihat di sini, kita dapati untuk sempadan atas bagi kelas yang pertama, ia adalah sama dengan sempadan bawah bagi kelas yang kedua. Jadi sebenarnya nanti palang tersebut akan bertindih pada garis yang sama. Jadi kita tuliskan dahulu sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap kelas tersebut. Jadi untuk pertindihan tersebut kita hanya perlu menulis sekali saja. Sebagai contoh untuk yang kelas yang pertama dengan yang kelas kedua tadi, sempadan atas dan sempadan bawahnya adalah sama. Jadi kita akan tuliskan sekali sahaja. Kemudian kita akan melukis palang secara bersebelahan. Jadi untuk yang kelas pertama, kita dapati kekerapannya adalah 3. Jadi dia setentang dengan kekerapan 3. Untuk kelas yang kedua, palangnya bersetentang dengan kekerapan 8. Dan begitulah seterusnya untuk kelas-kelas yang ketiga, keempat dan kelas yang kelima. Jadi ini adalah bentuk histogram yang kita akan peroleh. Seterusnya kita ingin melukis poligon kekerapan. Jadi untuk poligon kekerapan, kita akan menggunakan jadual kekerapan dengan lajur kekerapan dan titik tengah X. Dengan cara yang sama, untuk membina histogram pada paksi mencancang adalah nilai-nilai kekerapan yang diplotkan secara seragam. Manakala untuk paksi mengufuk, kita akan gunakan titik tengah. Jadi titik tengah ini akan dimulakan dengan selang kelas sebelum kelas yang pertama. Jadi untuk melukis poligon kekerapan, kita perlukan kelas sebelum kelas yang pertama dan satu kelas selepas kelas yang terakhir. Jadi kita akan tuliskan semua titik tengah pada skala yang seragam pada paksi X ataupun paksi mengufuk. Jadi bermula dengan 134.5 dengan kekerapan kosong dan kelas yang terakhir ialah 194.5 dengan kekerapan kosong. Sebenarnya kita boleh melukis poligon kekerapan pada suatu histogram. Walau bagaimanapun, untuk poligon kekerapan kita akan bermula dan berakhir dengan kekerapan sifar. Jadi inilah tujuannya kita mewujudkan satu selang kelas sebelum kelas yang pertama dan satu selang kelas selepas kelas yang terakhir. Jadi kita akan plotkan nilai-nilai kekerapan bagi setiap selang kelas ataupun titik tengah tadi. Jadi untuk kekerapan yang pertama ataupun kekerapan yang sebelum kelas yang pertama iaitu sifar dan diakhiri dengan kekerapan sifar tadi, kita dapat lihat di sini. Dan untuk kelas 1 hingga kelas yang kelima, ia akan diplotkan pada titik tengah. Jadi seperti mana yang kita lihat di sini, kita dapati ia adalah sama pada histogram di mana kita akan memplotkan nilai-nilai tersebut pada titik tengah palang bersebelahan tadi. Dan kemudian kita sambungkan setiap titik tersebut dengan garis lurus sehingga membentuk satu poligon yang tertutup bermula dengan sifar dan berakhir dengan kekerapan sifar. Dan poligon kekerapan boleh dibina tanpa membina histogram terlebih dahulu. Jadi maksudnya kita tak perlu membina histogram untuk membina poligon kekerapan. Apa yang kita perlukan hanyalah titik tengah dan kekerapan sahaja. Jadi perkara-perkara penting pada jadual kekerapan yang kita perlu tahu, sempadan atas diperoleh dengan menjumlahkan ataupun mencari purata di antara had atas bagi kelas yang pertama ditambah dengan had bawah bagi kelas yang kedua. Kemudian dibahagikan dengan 2 dan kita akan memperoleh 149.5. Jadi nilai ini adalah berada di antara kelas yang pertama dan kelas yang kedua. Itulah sebabnya ia dipanggil sebagai sempadan atas. Manakala untuk sempadan bawah pula, ia menjadi sempadan kepada kelas yang pertama dengan kelas yang sebelum kelas yang pertama tadi. Begitu juga dengan sempadan-sempadan kelas yang lain. Seterusnya, apakah saiz kelas tadi? Ada dua cara untuk menghitung saiz kelas. Yang pertama ialah kita mencari beza antara had bawah bagi dua kelas yang berbeza. Sebagai contoh, ini adalah had bawah bagi kelas yang kelima ditolak dengan had bawah bagi kelas yang keempat. Jadi kita akan memperoleh 10. Kita juga boleh menggunakan mana-mana beza antara had bawah bagi kelas yang bersebelahan. Okay, contohnya 170 ditolak dengan 160 ataupun 179 ditolak dengan 169. Kita tetap akan memperoleh nilai saiz kelasnya 10. Cara yang kedua ialah mencari perbezaan antara sempadan atas dan sempadan bawah. Sebagai contoh, kita pilih kelas yang kelima dengan sempadan atas 189.5
ditolak dengan 179.5 sama dengan 10. Jadi kita boleh gunakan mana-mana kaedah untuk menentukan saiz kelas. Untuk titik tengah pula, ia mewakili data dalam selang kelas itu dan ia sebenarnya berada di tengah-tengah selang kelas ataupun julat yang kita telah tetapkan tadi. Seterusnya kita ingin membina jadual kekerapan longgokan. Ia lebih kurang sama dengan jadual kekerapan tadi, cuma ada satu lagi lajur baharu di sini iaitu kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ialah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Maksudnya, untuk kelas yang pertama, kita akan menjumlahkan kekerapan kelas tersebut iaitu 3 dengan kekerapan sebelum kelas yang pertama. Kekerapan bagi kelas sebelum kelas yang pertama ialah sifar. Jadi sifar tambah dengan 3 bersamaan dengan 3. Seterusnya sama juga untuk kelas yang kedua. Kekerapan longgokannya ialah 3 iaitu kekerapan sebelum kelas yang kedua tadi ditambah dengan kekerapan kelas kedua iaitu 8. Jadi 3 tambah 8 sama dengan 11. Proses ini akan terus diulang sehingga kelas yang terakhir. Dan 30 ini adalah mestilah sama dengan jumlah data yang kita peroleh. Jadi apakah maksud bagi nilai 23 pada kekerapan longgokan ini? Nilai 23 ini ialah terdapat 23 orang yang mempunyai ketinggian 169 cm dan kurang. Jadi jika kita lihat di kelas yang ketiga ini dengan kekerapan longgokan 23, had maksimum, had atas bagi kelas ini ialah 169. Bermaksud 23 orang mempunyai ketinggian maksimum 169 dan ke bawah. Kekerapan longgokan akan disusun dalam tertib menaik dan kita akan gunakan untuk melukis histogram longgokan dan OGIF. Seterusnya, kita akan mempelajari bentuk taburan data, iaitu standard pembelajaran 7.1.2, membanding dan mentafsir serakan 2 atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kekerapan, dan seterusnya membuat kesimpulan. Jadi kita perlu mempelajari dahulu apakah bentuk-bentuk taburan data. Yang pertama sekali untuk histogram yang berbentuk simetri, ia adalah satu histogram yang mempunyai bentuk dan saiz taburan yang hampir sama apabila dibahagi dua, iaitu kiri dan kanan. Jadi ini adalah histogram yang berbentuk loceng. Jadi ini adalah bentuk loceng di mana ia mempunyai bentuk yang simetri di sebelah kiri dan kanannya. Bentuk yang kedua ialah bentuk seragam di mana kekerapan bagi setiap selang kelas tersebut adalah lebih kurang ataupun hampir sama. Seterusnya ialah histogram pencong, iaitu satu daripada hujung histogram adalah lebih panjang daripada hujungnya yang lain. Untuk pencong ke kanan, histogram tersebut berbentuk seperti ditunjukkan pada rajah. Kekerapannya daripada tinggi akan semakin berkurangan apabila ia menghala ke sebelah kanan. Dan untuk pencong ke kiri, kekerapannya semakin meningkat apabila semakin menghala ke sebelah kanan. Jadi jika kita lihat, ini adalah salah satu kaedah untuk menentukan sama ada histogram tersebut pencong ke kanan atau pencong ke kiri dengan menggunakan arah ibu jari. Sebagai maklumat tambahan, pencong ke kanan adalah pencongan positif dan pencong ke kiri adalah pencongan negatif. Di mana untuk pencongan positif, nilai mode adalah lebih rendah berbanding dengan median dan mean. Dan ia bertentangan dengan pencongan negatif di mana ia dimulakan dengan nilai yang lebih rendah, mean-nya, kemudian diikuti dengan median dan seterusnya nilai mode yang lebih tinggi di sebelah kanan. Selain daripada keempat-empat bentuk histogram ini, bentuk tambahan yang lain ialah histogram berbentuk U, di mana kita lihat di sini pada bahagian tengahnya kekerapannya adalah lebih rendah berbanding kedua-dua kiri dan kanannya. Untuk bentuk J pula, ia seolah-olah sama dengan pencong ke kiri tadi, cuma tiada data selepas data yang terakhir. Bermaksud, mode bagi histogram berbentuk J ialah pada bahagian hujung kanan ataupun pada kelas yang terakhir. Begitu juga dengan bentuk J songsang, ia adalah berlawanan dengan bentuk J tadi. Mode-nya adalah pada kelas yang pertama dan seterusnya kekerapannya berkurangan. Untuk bentuk histogram yang terakhir ialah bentuk bimode, di mana bi itu bermaksud dua. Jadi terdapat dua mode bagi histogram ini. Walau bagaimanapun, kita akan memfokuskan kepada 4 jenis bentuk histogram yang kita lihat di sini, iaitu bentuk loceng, bentuk seragam, pencong ke kanan dan pencong ke kiri. Untuk contoh yang pertama, rajah di sebelah menunjukkan dua histogram yang menunjukkan taburan markah dalam peratus yang diperoleh oleh 40 orang pelajar daripada setiap kelas 5 anggun dan 5 bestari dalam suatu ujian.
Soalan A, nyatakan bentuk taburan data bagi kedua-dua buah kelas itu. Soalan B, bandingkan serakan markah yang diperoleh oleh kedua-dua kelas itu. Dan C, kelas yang manakah mempunyai prestasi yang lebih baik? Berikan justifikasi anda. Berdasarkan graf histogram bagi kedua-dua kelas tersebut, kita dapati untuk kelas 5 Anggun, ia adalah histogram yang berbentuk loceng. Manakala untuk kelas 5 Bestari, ia adalah histogram berbentuk pencong ke kanan. Kita boleh lihat di sini, daripada kelas yang kedua adalah modnya, kemudian dia akan menurun sehingga ke kelas yang terakhir. Jadi ini adalah histogram pencong ke kanan. Untuk soalan B, untuk membandingkan serakan antara kedua-dua histogram tersebut, kita dapati untuk histogram bagi kelas 5 Bestari, julatnya adalah lebih besar, iaitu titik tengah bagi kelas yang terakhir iaitu 94.5 ditolak dengan 14.5, iaitu titik tengah bagi kelas yang pertama, kita akan memperoleh 80. Jadi serakan data bagi kelas 5 Bestari lebih terserak berbanding kelas 5 Anggun, iaitu dengan julat 80%. Manakala untuk soalan C tadi, prestasi keseluruhan bagi kelas 5 Anggun adalah lebih baik kerana lebih ramai pelajarnya mendapat markah yang lebih tinggi. Jadi kita lihat di sini, lebih ramai pelajar 5 Anggun memperoleh markah yang lebih tinggi. Jadi tiada pelajar yang berada pada julat markah 9.5 hingga 29.5. Jadi mereka lebih ramai berada di bahagian yang atas, maka prestasi keseluruhan mereka adalah lebih baik. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua, iaitu membanding dan mentafsir serakan bagi poligon kekerapan. Contoh 2, raja di sebelah menunjukkan dua poligon kekerapan yang menunjukkan masa menunggu dalam minit bagi 72 orang pelawat di dua buah agensi perkhidmatan awam untuk suatu urusan tertentu, iaitu agensi P dan agensi Q. Jadi kalau kita lihat di sini, poligon kekerapan bagi agensi P diwakili oleh garis berwarna merah dan agensi Q diwakili oleh garis berwarna hijau. Soalan A, nyatakan bentuk taburan data bagi kedua-dua buah agensi itu. Dan B, bandingkan serakan masa menunggu bagi pelawat di kedua-dua agensi itu. Jadi kita lihat di sini bilangan pelawat bagi paksi mencancang dan masa dalam minit bagi paksi mengufuk. Dan untuk bentuk taburan, kita lihat bagi agensi P yang berwarna merah, poligon kekerapan adalah berbentuk loceng. Manakala agensi Q, poligon kekerapan yang berwarna hijau, menunjukkan taburan data yang berbentuk seragam. Jadi maksudnya kekerapan bagi setiap titik tengah tersebut adalah lebih kurang ataupun hampir sama, bermula dari kelas yang pertama hingga kelas yang terakhir. Perlu diingat bahawa untuk poligon kekerapan, kelas dengan kekerapan sifar pada permulaan dan penghujung skala tersebut pada paksi mengufuk adalah selang kelas yang kita perlu wujudkan pada kelas yang pertama dan selepas kelas yang terakhir. Seterusnya untuk soalan B, untuk membandingkan serakan, maka kita perlu mencari julat. Jadi ini adalah julat bagi agensi P yang berwarna merah. Manakala untuk agensi Q yang berwarna hijau, kita lihat julat ataupun nilai maksimum ialah 34.5 ditolak dengan nilai minimumnya ialah 9.5 sama dengan 25. Maka julat bagi masa menunggu di agensi Q adalah lebih tinggi ataupun lebih terserak berbanding dengan agensi P. Jadi untuk video kali ini kita telah mempelajari bagaimana untuk membina jadual kekerapan longgokan. Seterusnya kita melukis histogram dan melukis poligon kekerapan, dan kemudian kita telah membanding dan mentafsirkan serakan dua atau lebih set data bagi histogram dan poligon kekerapan. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Asnul. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.